Aku nak tanya sikit. Kenapa kita perlu buat DYDX? Tujuan kita untuk apa sebenarnya ni? Siapa boleh jawab? Firdaus tahu tak? Kenapa kita perlu buat DYDX? Penat-penat kita kira ni untuk cari apa, Firdaus? Entah. Tapi boleh buat kan Firdaus kan? Firdaus macam baru ni pun tunjuk boleh buat je. Tapi tak tahu kenapa kita cari DYDX Okey. Yang lain-lain tu siapa dah belajar ni? Yang macam Yana. Yana dah belajar kan? Yana tahu tak kenapa kita perlu cari DYDX? Ataupun Zizi ke kalau tahu? Rizal ke ataupun Khairun? Nabi kalau dia tahulah, kalau tahulah kenapa kita perlu cari DYDX. Tujuan untuk apa ni? Tak tahu. Okey, kalau ramai tak tahu kena cikgu nak explain lah ni sikit kan. Sebenarnya benda ni lambat lagi. Tapi supaya awak lebih faham, cikgu explain sekarang. Okey. Okey semua cikgu besarkan balik Okay, katalah cikgu ambil soalan ni. Sebab apa cikgu ambil soalan ni? Sebab dia simple kan. Jadi cikgu nak explain mudah. Okay, jawapan pun dah ada. Okay, katakanlah kita ada satu graf. Kita ada satu graf. Okay, kita ada satu graf. Okay, graf ini adalah apa ni? Bentuk dia seperti ini. Contohlah ni. Contoh. Okey, contoh seperti itu. Okey, kita sebelum ni kita belajar. Okey, sebelum ni sebelum kita masuk ni kita belajar empat graf yang biasa dulu. Graf yang biasa sebelum ni kita belajar. Graf yang biasa kita belajar adalah seperti ini, betul tak? Okey, graf ini namanya adalah graf linear. Graf linear adalah graf garis lurus. Jadi graf garis lurus, kita punya persamaan ataupun fungsi dia y sama dengan mx tambah c. Contoh cikgu bagi. Y sama dengan 2x tambah 3. Contohlah. Okey, di mana kita ada pintasan y-nya adalah 3. Okey, siapa tahu m-nya apa ni 2 ni untuk apa? 2 tu apa namanya? Y sama dengan mx tambah c. Apakah m ni? M ni mewakili apa? Kecerunan. Bagus. M tu mewakili kecerunan. Bermaksud 2 ni mewakili kecerunan. Jadi lagi cerun dia, mungkin lagi tinggilah nilai dia. Okey. Jadi kat sini M ni mewakili kecerunan. Untuk graf linear, kita mempunyai kecerunan. Sebab apa? Sebab dia straight je. Sama ada kanan ataupun ke kiri, dia setiap titik ni dia mempunyai kecerunan yang sama. Sebab dia adalah garis lurus. Okey. Tetapi kalau graf yang sengit ataupun bentuk macam S macam ni, macam mana kita nak cari M dia? Macam nak cari M dia? Sedangkan dia pun mesti ada M juga, ada kecerunan dia. Contohnya, pada titik kat sini, dia tentulah ada M dia sendiri. Okey. Kalau titik dekat sini, mungkin dia ada M dia sendiri. Okay, jadi setiap titik tu dia mempunyai M yang berbeza kerana dia adalah lengkungan. Okey. Jadi modelnya sekarang ni dia tidak mempunyai M yang tetap berbanding kalau linear dia ada M yang tetap. Okey, sampai sini faham tak juga explain? Firdaus faham tak sampai sini? Faham kan? Okey. Jadi sekarang ni tujuan DYDX kita ni sebenarnya adalah untuk cari M bagi graf yang bukan straight. Okey. Contoh juga ambil satu. Katakanlah tiba-tiba dia nak cari kecerunan pada X sama dengan 2. Katakanlah X kita 2 kat sini. Jadi titiknya kita kat sini lah kan. Bila titik kat situ, dia ambil pembaris, dia ambil lukis. Dia akan jadi tangent. So apa-apa yang menyentuh lengkungan atau bulatan namanya tangent. Kalau ada bulatan macam ni, sentuh tangent. Okey. Kalau dia melengkung pun sentuh tangent. Okey. Jadi apabila kita buat DYDX dan kita dapati bahawa nilainya adalah 24, maka 24 ni sebenarnya adalah kecerunan bagi titik tersebut. Sebab itulah kita cari DYDX. Sampai sini faham? Boleh? Firdaus faham tak Firdaus? Okey. Jadi sekarang ini namanya pelbagai. Cikgu beritahu awak namanya. Okey, DYDX
pada permulaan sampai kat sini dia belum jadi 24 lagi, kan? Kenapa belum jadi 24? Kerana X-nya belum dimasukkan nilai. Jadi dy dx pertama sampai sini namanya adalah fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan. Gradient functions. Okey. Apabila kita masukkan nilai X dan dia telah menjadi X ni, dia telah menjadi 24, maka dia sekarang ni telah menjadi M. Daripada fungsi kecerunan sekarang dia telah menjadi kecerunan. Kecerunan pada titik yang kita hendak tersebut. Jadi dy dx telah berubah menjadi M apabila kita masuk nilai X-nya tersebut. Jadi ini M dia lah. Sebelum masuk M namanya fungsi kecerunan. Apabila kita masuk X dia dah jadi M. Okay, boleh faham? Boleh faham apa ni? Dia ni siman okey tak sikit-sikit? Nampak sikit-sikit tak? Apakah fungsi dy dx ni? Okey, lega cikgu cikgu explain awak ni advance dah ni. Sebab akan datang takut awak cikgu lupa nak explain ke apa ke. Maka itulah ceritanya. Okey, boleh jadi cikgu tambah sikit lagi boleh? Dalam cikgu dah cerita sini. Okey. Maka cikgu tambah sikit So namanya adalah fungsi kecerunan. Nanti akan datang kalau awak jumpa dia kata fungsi kecerunan, maksudnya dy dx lah tu. Okay. Jadi yang ini pula namanya adalah tangent. Nama je tangent. Tapi sebenarnya dia adalah garis lurus. Disebabkan dia garis lurus, maka walaupun namanya tangent, persamaannya tetap sama, iaitu y sama dengan mx tambah c. Jadi persamaan tangent macam persamaan garis lurus. Sebab tangent adalah garis lurus. Jadi kalau diminta apakah persamaan tangent, maka inilah persamaan tangent. Jadi kita tengok buatlah y sama dengan mx tambah c. Kita tengoklah apa nilai dia, kita masuklah. Tu kena kita baca kemudian lah. Cuma cikgu nak beritahu bahawa tangent tu sebenarnya adalah persamaan garis lurus. Okey? Okey. So akan datang cikgu akan explain pula mengenai garis normal. Itu advance sikit nanti akan datang. Jadi secara basically apa kita belajar dy dx sebenarnya adalah untuk cari m bagi garis yang bukan graf yang bukan straight. Sama ada di bentuk S ke, bentuk Z ke, bentuk U ke, bentuk masam ke. Selain daripada garis lurus, dia kena pakai dy dx. Itulah ceritanya.